Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia. So, proses pembentukan Malaysia sendiri pun ada cabaran. Jadi apabila terbentuknya Malaysia pun wujudnya cabaran, ya. Kalau kita lihat apakah cabaran yang berlaku lah terutamanya terhadap Sabah dan Sarawak. Okey, kita lihat tajuk ni. Okay. Memang penubuhan Malaysia dianggap satu kejayaan, di mana kalau kita lihat Malaysia telah berjaya mengaturkan wilayah 13 buah negeri termasuk Sabah dan Sarawak, dan ini menjadikan dari segi ekonomi, dari segi sosial, ya, saiz bertambah besar, ya, ekonomi sebenarnya sumber ekonomi semakin banyak. Jadi namun begitu terdapat pelbagai cabarannya, ya, terutamanya kalau kita lihat apabila penyertaan Sabah dan Sarawak, kita ada pertambahan dari segi kaum dan etnik. Kalau dulu di Semenanjung hanya ada orang Melayu, Cina dan India, tapi apabila Sabah, Sarawak sertai Malaysia, cabarannya adalah tambahan etnik-etnik daripada Sabah dan Sarawak. Yang seterusnya adalah ketidakseimbangan ekonomi. Ini memang nyatalah, sebab kalau kita lihat sama seperti di tanah Melayu, selepas kita mencapai kemerdekaan tahun 1957, memang wujud ketidakseimbangan. Jadi apabila Sabah, Sarawak sertai Malaysia, ketidakseimbangan ini semakin luas, ya, kita boleh lihat semakin luas. Okay. Kita lihat dari segi pembangunan dan ekonomi Sabah dan Sarawak, ini cabaran paling besar lah, ya. Kalau kita lihat Sabah Sarawak ni, dia mereka bila sertai Malaysia, jadi bila mereka sertai Malaysia, dan banyaklah perkara termasuk ekonomi yang agak lebih tertinggal berbanding tanah Melayu, Semenanjung, ya. Dan kita dah tahu bahawa antara rasionalnya kenapa Sabah Sarawak nak sertai Malaysia adalah untuk membangunkan Sabah dan Sarawak. Jadi ini merupakan satu cabaran lah, ya. Yang seterusnya adalah kita lihat dari segi cabaran politik nanti tentang keamanan. Tapi yang cabaran kedua ni kita akan sambung pada video yang kedua. Maksudnya video ni kita akan hanya membincangkan berkaitan persaingan politik lah serta perpaduan kaum di Sarawak dan Sabah. Kita lihat pembangunan. Kalau kita lihat kita bila tawarkan penubuhan Malaysia, antara tawaran kita adalah nak membangunkan Sabah dan Sarawak. Ini awak dah belajar bab sebelum ni, ya. Okey. Dan seterusnya kita lihat Sabah dan Sarawak ni bukan tak ada hasil, ya. Memang ada hasil, terutamanya Sarawak dia ada minyak, sumber minyak yang banyak, ya, selain daripada sumber pertanian lah seperti getah, ya, kelapa sawit, ya, koko dan sebagainya, ada hitam. Jadi memang dari segi hasil, bila dia sertai Malaysia, sebenarnya Sabah dan Sarawak juga menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Namun begitu, apa yang berlaku adalah bagaimana kita nak bangunkan kedua-dua negeri ini dengan sumber-sumber yang ada. Maksudnya dengan pendapatan yang sumber tersebut, bagaimana kita nak membangunkan Sabah Sarawak, yang kita lihat bahawa pembangunannya agak jauh lah berbeza daripada tanah Melayu pada masa itu. Okey, kita lihat pertamanya untuk memperbagaikan kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat, ya, ini memang masa kita di tanah Melayu pun, bila British jajah kita, dia tak bangunkan penduduk tempatan. Jadi walaupun sumber banyak macam mana pun, rakyat tempatan macam tanah Melayu dulu, orang Melayu masih kekal dalam pertanian sara diri. Jadi begitu juga dengan Sabah dan Sarawak. Mereka kekal dalam kegiatan mereka. Jadi ini menyukarkanlah macam mana kita nak libatkan orang Sabah Sarawak ni dalam ekonomi komersial. Yang kalau kita belajar di tanah Melayu pun, ekonomi komersial pada masa awal-awal tu banyak melibatkan pelubungan ladang ni, banyak melibatkan orang
British, ya, orang Eropah, dan kalau ada pun orang Cina lah yang terlibat dalam bidang pelombongan. Jadi kalau kita lihat, dan juga pembandaran. Jadi kita lihat keadaan ini menyebabkan wujudnya kita panggil nak sukarlah bagi untuk memperbagaikan kegiatan ekonomi bagi penduduk Sabah dan Sarawak. Okey. Dan seterusnya bagaimana kita nak memperbagaikan, bukan saja bergantung kepada bahan semula jadi iaitu tanamannya, pertanian, tapi kita juga nak membuka peluang kepada kegiatan yang berkaitan dengan petroleum. Sebab kalau kita lihat petroleum yang terdapat di Sarawak ni, kalau kita bangunkan industri yang berkaitan dengan minyak ataupun petroleum, tentulah dia akan menyebabkan, akan membangunkan lagi, akan memberi peluang pekerjaan kepada penduduk Sabah dan Sarawak, ya. Okey. Sistem perhubungan kita kena sedar, ya, kalau kita nak membangunkan satu kawasan tersebut, kita perlu bangunkan dari segi kemajuan pengangkutan dan perhubungan. Sedar atau tidak sedar, ya, memang daripada awal pun dari segi fizikal memang ada sedikit halangan, terutama di Sabah dan Sarawak ni adalah berkaitan dengan kawasan bergunung, ya, berbukit, ya, jalan muka buminya tidaklah serdatar ataupun macam di semenanjung. Jadi apa masalah dia? Oleh kerana itu penduduk Sabah Sarawak ni lebih kepada bergantung kepada sistem pengangkutan air dan laut. Oleh kerana itulah kalau kita lihat, ya, salah satu perkara yang kerajaan Malaysia perlu lakukan adalah membangunkan sistem pengangkutan bagi membolehkan ekonomi Sabah Sarawak ini terus membangun. Sebab kita kena faham, ya, bila kita nak membangunkan kawasan tersebut atau kita nak membawa pelabur-pelabur asing ke kawasan-kawasan tertentu, kita kena bangunkan infrastruktur dulu, terutamanya jalan raya dan jalan kereta api lah. Dan seterusnya adalah ini yang saya cakap tadi, memang menjadi tugas utama kerajaan Malaysia adalah untuk membangunkan Sabah Sarawak mestilah melibatkan kawasan sistem pengangkutan. Dan kalau kita lihat di sini, ya, pembangunan ni dilakukan di Malaysia, kita ada rancangan 5 tahun. Sebelum Tanah Melayu ni, sebelum dia merdeka lagi, rancangan 5 tahun telah dilaksanakan. Dia berterusanlah selepas merdeka. Jadi apabila Sabah Sarawak sertai Malaysia, Sabah Sarawak juga dimasukkan dalam rancangan 5 tahun Malaysia, ya. Yang seterusnya adalah memajukan sistem pendidikan. Yang ketiga, silah, ya, memajukan pendidikan pelajar. Kita sedar, ya, untuk membangunkan manusia kita perlu membangunkan sistem pendidikan. Ini perlu, terutamanya sebelum kita mencapai kemerdekaan, ya. Macam sebenarnya Sabah Sarawak ni macam mula-mula Tanah Melayu merdeka, dia punya keadaan sama, ya. Bukan semua orang terdedah dengan sistem pendidikan, di mana kalau kita tengok bila British perkenalkan sistem pendidikan, dia lebih utamakan fokus di bandar. Dan siapa yang berpeluang duduk di bandar, siapa yang terdedah dengan sistem pendidikan hanyalah terutamanya orang yang duduk di bandar dapat sekolah Inggeris, ya, dan orang Cina yang duduk di bandar pun mereka ada sistem pendidikan yang lebih baik berbanding penduduk tempatan. Macam di Sabah Sarawak sama. Di Semenanjung dulu masa Tanah Melayu merdeka, orang Melayu memang dianggap jauh tertinggal dari segi sistem pendidikan. Jadi kalau kita lihat apabila berlakunya penubuhan Malaysia, tentulah perkara ini adalah perkara yang agak serius lah untuk bangunkan sistem pendidikan, terutama di kawasan luar bandar. Nak bangun kat manusia, mesti bangunkan sistem pendidikan. Dan kita lihat sampai sekarang pun apabila kita melakukan PDPR, cabaran besar untuk merapatkan jurang pendidikan adalah line internet, ya, capaian internet. Dan kita lihat perkara ini menjadi isu. Kalau kita tidak boleh menangani masalah ini, mungkin akan berlaku balik jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Sebab bila PDPR ni, kalau kita tak ada sumber ataupun capaian internet, tentulah dia menjadi masalah lah, ya. Okey, yang seterusnya adalah memajukan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak tu. Sebab kalau kita lihat, ya, pada awalnya banyak guru-guru daripada Semenanjung dihantar ke Sabah Sarawak, ya, bagi mengajar, ya, memberi tunjuk ajar kepada, melatih guru-guru di Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya sekarang cikgu Sabah Sarawak ramai dah, dan mereka pun dah sama taraf segi kejayaan dan teknologi sama dah sekarang, ya, di Semenanjung. Jadi kalau kita lihat, ini antara kejayaan lah kalau kita dapat merapatkan jurang dari segi pendidikan, maka akhirnya
penduduk Sabah Sarawak tu akan sama dari segi kemajuan di tanah Melayu ya, di Semenanjung. Okey, apa berlaku di Sarawak? Di Sarawak dia dah ada Kansel Negeri. Kansel Negeri ni macam Dewan Undangan Negeri di Semenanjung lah. Apa yang berlaku pada Jun 1966, 21 orang ahli Kansel Negeri ni tidak berpuas hati dengan Stephen Kalunikan. Beliau adalah Ketua Negeri Sarawak lah pada masa tu. So apabila tidak puas hati, maka apa yang berlaku adalah Governor Sarawak ya, telah pun memecat. Governor ni yang di Ketua Negeri Sabah Sarawak lah, dia telah memecat Stephen Kalunikan. Dan akhirnya beliau telah mencabar, sebab kalau kita lihat dari segi perlembagaan, jawatan Ketua Menteri sebenarnya kalau ikut perlembagaan tidak boleh dipecat oleh Governor. Ya, dia kalau nak dilakukan perlulah dilakukan di Dewan Undangan Negeri ataupun di, kita panggil tadi, Kansel Negeri. Sepatutnya Kansel Negeri yang melakukan proses pemecatan Stephen Kalunikan. Tapi disebabkan Governor telah memecat beliau dahulu, maka beliau tidak puas hati dan beliau telah pun pergi ke mahkamah lah untuk mencabar pemecatan beliau. Sebenarnya beliau menang lah dalam cabaran tersebut. Memang dari segi perlembagaan sepatutnya Governor ni tidak mempunyai kuasa untuk memecat Ketua Menteri. Ketua Menteri. Jadi oleh kerana itu akhirnya Stephen Kalunikan ni memegang jawatan semula lah. So pelajar dari sini kita boleh nampak dah ada sedikit konflik ya, dan oleh kerana itu biasalah konflik ni melibatkan parti politik dan dia pula melibatkan kaum, tentu dia akan membawakan krisis. Namun begitu akhirnya beliau telah mendapat undi tidak percaya. Sebenarnya inilah cara yang betul lah untuk memecat seseorang Ketua Menteri ya. Jadi berlakunya undi tidak percaya dekat Kansel Negeri, maka akhirnya beliau tidak boleh cabar dah, memang betul beliau dipecat. Keadaan ini telah membawa kepada ketidakstabilan politik di Sarawak. Okay? Dan pada bulan September 1966 akhirnya darurat diisytiharkan di Sarawak ya. Beliau Stephen Kalunikan telah digantikan oleh Tawi Siti. Jadi keadaan ini juga menjejaskan ya keadaan politik di Sarawak. Seterusnya perpaduan kaum. Pelajar ini general, kita pun faham bila kita sebut perpaduan yang di Semenanjung yang hanya ada 3 kaum pun kadang wujudnya masalah perpaduan kaum, apalagi apabila dia melibatkan orang Sabah Sarawak serta Indonesia masa adalah berbagai kaum, iaitu kita ada Iban, Bidayu, Kadazan, Murut, Hajau. Jadi benda keadaan ini menambahkan, kita panggil warna lah dalam budaya. Bila warna itu banyak, maka banyaklah isu kadang-kadang boleh menjadi masalah ya. Oleh kerana itu memang menjadi masalah. So kalau kita lihat di sini, maka cabaran paling besar pada masa itu selain daripada ekonomi ya, adalah berkaitan dengan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Jadi ini menjadikan cabaran besar kepada Malaysia, dan kita pun tahu banyak isu-isu perpaduan ni, lebih-lebih lagi selepas kita duduk dalam keadaan PKP ni ya. Ramai orang mungkin bagi saya macam tak boleh fikir benda lain, so mereka banyak menambahkan isu-isu sensitif yang kita ingat ya. Walaupun kita bebas bercakap, berkumpul dan sebagainya, kita dah belajar awal-awal dulu dalam perlembagaan kebebasan, namun ada harta-harta termasuk harta asutan, yang kini kita ada kemudahan internet, kita ada harta komunikasi. Jadi pelajar jadi benda ni tujuan salah satu kenapa harta-harta ni dibuat adalah untuk kita mengurangkanlah isu-isu ni dijadikan bahan di media sosial. Jadi kalau kita lihat, jadi cabaran perpaduan kaum ni memang menjadi perkara besar sampai hari ini. Dia bukan setakat selepas kita membentuk Malaysia, tapi dia berkekalan sehingga hari ini. Okey, dan memanglah jadi masalah juga sebab Sabah Sarawak ni agak jauh, dan jika kalau kita lihat pada selepas kita merdeka tu, sistem pengangkutan antara Sabah dan Sarawak ke Semenanjung pun bukan satu sistem penerbangan yang cekap lah, banyak ya. Jadi pada masa tu inilah menyebabkan nak menwujudkan integrasi ni adalah satu masalah juga kepada kerajaan Malaysia pada masa tu, dan sehingga hari ini sebenarnya ya,
Jadi kesimpulannya, negara kita memang mengalami berbagai cabaran, terutama ekonomi, ya, kaum, ya, dan juga politik. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita boleh bangunkan Sabah Sarawak, boleh majukan Sabah Sarawak dari segi ekonomi dan pendidikan, dan rapatkan jurang antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak, saya rasa isu-isu ni akan hilang secara perlahan-lahan. Kita kesedar, ya, sebenarnya Sabah Sarawak merupakan negeri yang paling besar, ya. Sarawak antara negeri yang paling besar, merupakan negeri paling besar lah di Malaysia, iaitu meliputi 37.7% keluasan Malaysia, diikuti oleh Sabah iaitu 22.3% seluruh Malaysia. Jadi nak tunjuk ke awak, Sabah Sarawak ni bila dia besar, sepatutnya potensi pun besar, jadi tanggungjawab untuk membangunkannya pun besar sebab dia mempunyai ruang yang luas, ya. Tinggal mungkin kepadatan penduduknya agak kurang lah berbanding Selangor. Kalau kita tengok Selangor ni, walaupun negeri dia kecil, kurang besar berbanding daripada Sarawak, namun Selangor punya kepadatan paling tinggi di Malaysia. Jadi Sabah Sarawak ni mungkin masalah dari segi taburan penduduk dia. Itu kita lihat bahawa inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia, dan saya berhenti sampai sini. Kita jumpa di live video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.